Saya tak tekan ni. Pada tersambung. Antara hijrah dan mengungsi. Apakah terdapat persamaan antara hijrah yang telah dilakukan oleh kaum muslimin pada masa dahulu dengan proses pengungsian yang dilakukan sekarang? Pelarian lah. Okey, Shin jawab, hijrah adalah peristiwa terbesar dalam sejarah perjalanan dakwah Islam kerana dia merupakan suatu perubahan yang mencolok yang terang pada perjalanan hidup manusia yang telah memilih jalan lurus, iaitu jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Zat yang memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ingatlah bahawa hanya kepada Allah sahajalah tempat kembali semua urusan. Hijrah pada asalnya bererti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada kalinya hijrah itu dilakukan atas dasar kehendak dan keinginan manusia yang bersangkutan. Kadang-kadang cari pitih nak kerja buat dah. Namun ada kalinya juga hijrah dilakukan kerana terpaksa. Baik terpaksa kerana lingkungan yang keras dan memaksa yang mengharuskan seorang berpindah untuk menghindari bahaya, terpaksa kerana untuk menyelesaikan suatu urusan, atau terpaksa kerana suatu tujuan yang mesti diwujudkan. Hijrah terjadi dalam sejarah Islam adalah hijrah dari jenis yang terakhir. Kerana lingkungan dakwah Islam di kota Mekah sama sekali sudah tidak menguntunkan kaum muslimin untuk tetap tinggal di kota tersebut saat itu. Jadi tak ada faedah duduk di Mekah dah. Memang disekat habis-habisan yang tidak boleh menyebarkan dakwah Islam. Kekufuran dan kemusyrikan telah bersekutu untuk menghancurkan kaum mukminin. Dan syaitan-syaitan manusia telah bersepakat untuk mencelakakan orang-orang yang beriman. Mereka mengepung kaum mukmin dari arah kanan dan kiri. Maka kaum mukmin harus melakukan hijrah untuk jangka waktu tertentu dan kemudian mereka akan kembali lagi ke rumah-rumah mereka untuk mewujudkan kemenangan. Dan supaya turun firman Allah SWT yang mengatakan maksudnya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. Hijrah masa lalu yang tercatat dalam sejarah mengingatkan kita pada pengungsian. Maksudnya pelarian lah. Yang terjadi pada sejarah kita sekarang ini. Dalam kita ni, perkara kalau apa kita macam pelarian jadi lah. Mereka saudara-saudara kita yang kita cintai menjalankan kehidupan normal di rumah-rumah dan negeri-negeri mereka. Namun musuh telah memaksa mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan negeri-negeri mereka ke negeri-negeri yang lain. Macam berlaku di Syria kau. Nah. Mereka terpaksa mesti menanggung segala macam bentuk kesulitan dan kesengsaraan. Mereka mempunyai harapan yang kuat bahawa segala macam kesulitan dan jerih payah ini tidak akan berlalu dengan sia-sia saja. Melainkan dalam waktu yang dekat akan datang satu masa di mana negeri mereka akan merdeka. Dan mereka akan dapat merebut kembali kebebasan, keamanan dan ketenangan mereka. Para perampas akan mengetahui bahawa para pembela negeri tidak akan tertidur pulas. Mereka tidak tidur nyenyak ada. Mereka tidak akan menghibiarkan semua yang telah dilakukan musuh tanpa alasan. Tak amal dah. Walaupun dia buat zalim, dia tak amal dah. Mereka juga tidak akan membiarkan kehormatan negeri dinodai. Pada hari itulah orang yang beriman merasa gembira dengan pertolongan yang Allah berikan kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Dan dia adalah zat yang maha mulia dan maha penyayang. Jika pengusian pelarian di saat sekarang ini punya kaitan dengan makna perlawanan dan jihad, maka sesungguhnya hijrah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW juga mempunyai kaitan dengan makna perlawanan dan jihad. Hijrah Rasulullah SAW bukan hanya semata-mata perpindahan dari suatu negeri ke negeri yang lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain, melainkan itu terjadi kerana tekanan-tekanan musuh. Dan pada sisi yang lain adalah sebagai muqaddimah untuk melakukan perperangan balik, balas balik, yang mesti dijalani oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin dengan penuh kesabaran dan keteguhan, sehingga terwujud kemenangan yang nyata. Sebagaimana firman Allah SWT yang mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberikan keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya ke atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Surah Al-Fatih ayat 1 hingga 3 dah. Jadi matlamaknya kalau keluar bukan nak lari saja dah, mesti membina kekuatan sehingga boleh balas balik dah. Begitu juga cerita di Palestin Palestin ni ada juga ulama. Contoh Syekh Nasruddin Albani dia kata keluar daripada Palestin tak? Dia kata bukan keluar lagi sebenarnya. Dia kata keluar tu membina kekuatan, membina tentera dengan siapa-siapa, lepas tu balas balik. Tapi orang guna fatwa dia tu untuk bukan
guna maksudnya orang yang perli dia lah tak. Maksudnya kalau lari kat tak ada lah di Palestin ni. Tak ada boleh ke Yahudi terus lah tak. Tapi sekarang ni begitu. Hamas sebenarnya macam lari walaupun dia tak sebut pun dah. Hamas ni berkumpulnya di bahagian Gaza tu. Berkumpulnya orang Palestin yang punya jati diri yang sendiri. Mereka punya kekuatan sendiri. Jadi macam kalau orang situ macam hijrah juga. Membina kekuatan situ jadi satu negara lah. Hak lain ni, hak PLO ni jadi macam warga negara Israel dah. Walaupun dia sebut Palestin pun dah. Dia jadi tali baru Israel dah. Ikut semua arahan orang Israel lah. Dan dia makan gaji dengan negara Israel pun ada PLO dah. Tu cerita PLO lah. Walaupun rasa-rasa dia untuk membebaskan Palestin. Itulah. Tak apalah. Tengok ayat bunyinya. Gitu je cara dia. Tapi semua tu kena perancangan lah. Kalau tidak, tak ada pedah keluar. Sekarang ni orang Palestin tu dipertahankan ke tempat dia. Kalau dia keluar, boleh saja kau. Tapi tidak ada pertentangan. Baik ya kerah gitu lah. Tapi bahaya lah. Dan moga dia orang Israel ada senjata. Dia ke Palestin yang penduduk asal tidak ada senjata. Ada senjata yang tembak lah tu. Tu jadi masalah lah. Okey, mungkin ini sebahagian rahsia mengapa Allah SWT meletakkan pembicaraan mengenai hijrah di tengah-tengah pembicaraan mengenai berperang, berjuang dan menginfakkan harta dan mengorbankan jiwa jalan Allah. Dia sebut sekali sebab tu benda tu berkaitan. Bukan hijrah pakai tinggal tu. Hijrah nak apa balik, hijrah mesti melibatkan perang, mesti menginfakkan harta, berjuang banyak lagi perkara lain lah bersama-sama dengan hijrah. Bukan hijrah tu terus lagi daripada tanah air pakai terkelik terus. Bukan dah. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 38 hingga 41. Hai orang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di rumahmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit sekali. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, nescaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberikan kemudaratan kepadanya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu itu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sungguhnya Allah berserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepadanya dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang kafir itulah yang rendah, dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu jalan Allah. Jadi demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Okey, para muhajir, orang yang berhijrah tu pertama sampai ke kota Madinah, dan di sana mereka mendapatkan kemudahan. Mereka memperolehi sambutan dan penghormatan yang hangat dan tulus dari saudara-saudara mereka kaum Ansar. Ansar penolong mujahidin ini berhijrahlah, berpindah dah. Mereka orang-orang Ansar mengikut sertakan orang Muhajir dalam makan, minum, pakaian dan perhiasan. Habis kuasa. Perumpamaan kaum Ansar dalam menghormati dan menjamu kaum Muhajir adalah sebaik-baik contoh. Mereka lah merupakan hak bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, di mana mereka mestilah mengungsi pada masa sekarang ini untuk senantiasa memperolehi perhatian dan bantuan dari kita semua. Orang Syria Arab paling kuatnya, tak tahulah di Turki dah banyak dah pelarian, jadi berpuluh-puluh ribu dah orang dekat situ. Berpelarian beratus ribu tahu dah. Ni ya. Jadi banyak pelarian, jadi kita kena tolong juga dah. Kena menolong dia. Kalau kajian itu lupa ayat kena tolong orang pelarian yang susah ni. Mereka adalah saudara Islam kita juga dah. Walaupun mereka bangsa lain pun, mereka adalah saudara Islam kita. Tak kira lah mereka Rohingya ke, Syria ke apa. Kalau mereka terpaksa, mereka terdesak, kita kena tolong, kita beri bantuan dah. Tambah-tambah dan cepat kita sendiri pun berat COVID ni. Jadi kita tolong, nak susah ya. Hidup adalah akidah dan jihad. Yang pertama, ada 3 pertanyaan yang melibatkan perkara ini lah. Jadi ada tanya Syekh, termasuk perkataan maksur adalah ungkapan yang menyatakan hidup ini adalah akidah dan jihad. Kami ingin dapat memahami erti ungkapan tersebut berdasarkan penjelasan agama yang lurus.
Kami ingin dapat dah. Jadi nak tahu Syekh ni bagaimana hura maksud akidah dan jihad ni. Syekh ni jawab, akidah ungkapan di atas pada hakikatnya adalah salah satu slogan mulia bagi umat beriman yang hendak hidup dalam kemuliaan. Siapa-siapa nak hidup dalam kemuliaan, dia kena berjuang atas dasar akidah dan berjihad. Dan tetap menjaga prinsip dan kesuciannya. Menjaga prinsip, jangan bertukar. Bukan jihad, akidah je jihad dah. Kumpulan ada jihad dah. Parti jihad jadi tukar dah. Jadi dasar dia tukar daripada Islam kepada alat bentuk dah. Kumpulan dia. Ini masalah juga dah. Salah seorang penyair mukmin telah memasukkan ungkapan tersebut ke dalam sebuah bait syairnya sebagai berikut maksudnya. Berhentilah di hadapan pendapatmu dan jadilah engkau sebagai pejuang dalam hidup ini. Kerana sesungguhnya hidup ini adalah akidah dan perjuangan. Ungkapan di atas adalah suatu kebenaran yang difahami oleh orang yang mahu berfikir. Seorang manusia dalam hidup ini mengimani suatu keyakinan. Dan dia berjalan dalam kehidupan ini dengan bangga berpegang kepadanya. Dan membela keyakinannya itu. Bagi manusia-manusia mulia, hidup ini tidak bermakna jika kosong dari dua unsur, iaitu akidah dan jihad. Jadi kalau kita nak hidup kita bermakna, kita kena ada akidah dan kena ada jihad. Kena bergerak serentak. Kalau tak sampai tahap perai apa, kita mesti ada tahap perjuangan. Perjuangan menegakkan kebenaran, perjuangan menegakkan akidah. Jangan senyap duduk saja gitu dah. Jika kita kembali kepada Al-Quran, nescaya kita mendapatkannya begitu menaruh perhatian terhadap perjuangan yang adil, yang bertumpu kepada iman yang kokoh. Al-Quran berkata dalam surah Al-Hujurat ayat 15 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Kaedah sebenarnya Islam ni jihad perang semua dah. Zaman ni perang. Alah. Jauh ke gapo, tapi kaedah asalnya tak berhenti jihad ni dak. Memang ada orang jahat di mana ni. Macam ada orang curi, ada orang merapok. Begitu dia orang jahat menjadi negara kita dan kita perlu bangkit berjihad, pasti ya dah. Ada orang tak perang kita pun dia kena pada anak-anak kita tempat lain. Orang Islam kita tempat lain. Jadi kita terpaksa bangkit sepatutnya. Cuma sekarang ni peperangan semakin canggih. Bukan jadah gitulah. Kena ada senjata lebih lengkap lah. Kena pergi perang. Jangan mak nyusuh pula. Nak pergi perang lah tempat lain. Senjata pun tak ada dah. Orang lain kena susah payah nak pegang kita pula. Okey. Hidup adalah akidah dan jihad juga dia kata. Kami ingin mengetahui dengan apakah jihad mesti dilakukan. Apakah jihad dilakukan sebatas dengan alat-alat perang material saja dah? Alat-alat senjata biasa ni saja dah. Syekh jawab, yang benar jihad dilakukan oleh umat mukmin yang mulia dapat dilakukan dengan seluruh alat material, alat fizik lah. Senjata gapo tu maupun spiritual dah. Senjata spiritual pun kena ada juga dah. Jika pilar, ini tiang pertempuran fizik adalah alat perang yang sudah banyak dikenal, ataupun alat lain berupa tipu muslihat, maka di samping itu juga terdapat banyak alat lain yang dapat digunakan untuk melakukan peperangan. Jadi kena banyak jenis lagi. Bahkan peperangan yang hebat juga zaman moden ni lah peperangan propaganda dah. Provokasi ke apa dah. Kena bijak juga orang Islam untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Dia. Seorang mukmin dapat berjuang dengan menggunakan akal dan fikirannya. Dia juga dapat berjuang dengan menggunakan lisannya, iaitu dengan mengucapkan kata-kata tegas untuk membela kebenaran, menjelaskan kebenaran, menelanjangi orang yang menghalangi kebenaran, atau juga menyuruh orang yang memiliki kekuasaan untuk berjuang membela kebenaran. Dia juga dapat berjuang dengan hartanya yang diserahkan di jalan kemuliaan negara dan digunakan untuk mempertahankannya. Dia juga dapat berjuang dengan menggunakan senjata dan dirinya. Dia memasuki medan peperangan dengan mempertaruhkan nyawanya dan bertempur tanpa merasa takut dan gentar. Tak takut mati lah. Jika tidak berakhir dengan kehidupan yang dihiasi dengan kebebasan dan kemuliaan, maka itu berakhir dengan pengorbanan sebagai syahadat. Jadi sama ada hidup mulia ataupun mati syahid. Hidup mulia bebas daripada cengkaman musuh, ataupun sebagai orang yang mati syahid. Itu juga mulia dia. Oleh kerana itulah kita menjumpai Rasulullah SAW bersabda mafhumnya. Seorang mukmin berjihad dengan lisan dan pedangnya. Bukan pedang saja, lisan pun kena berjihad juga. Kita dah ni kalau tak boleh pergi tempat jauh ke gapo dah, kita kena bangkitkan pembelaan. Contoh di Palestin ke gapo dah. Kita kena bela umat Islam di sana, di Syria gapo, kena bela umat Islam di sana dengan pertolongan, dengan kata-kata, dengan semangat dah. Jika kita melemparkan pandangan kita pada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan Al-Quran menyuruh kita untuk berjihad dengan harta dan jiwa.
Al-Quran berkata maksudnya akan tapi Rasul dan orang beriman bersamanya berjuang dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Surah At-Taubah ayat 88. Seperti kita bicara sebelum ni, harta dulu baru jiwa dah. Paling kurang kita kena tolong umat Islam kita di sana, harta hantarlah bantuan duit kita tu kita sedekah untuk perjuangan umat Islam di Palestin, di Syria dan sebagainya, berilah bantuan dia. Paling kurang. Tu step pertama perlu kita angkat senjata dia. Sebelum kita angkat senjata, tu step pertama dia. Begitu juga Allah SWT firman bermaksud dan engkau berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Surah As-Saff ayat 9. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 95 yang bermaksud Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk di satu darjat pada masing-masing mereka. Allah menjanjikan pahala yang baik, syurga. Dan Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang sangat besar. Jadi beza tu jauh. Orang yang duduk walaupun beriman ataupun tidak bertindak lagi, maka ataupun ada orang uzur pun. Kurang ada sikit dah. Tapi kalau tak ada uzur, tapi dia tidak sampai kemampuan ke apa lagi, maka orang yang duduk, orang yang berperan jauh lebih besar pahala dia berbanding orang yang tidak pergi tu dah berjihad. Okey, ada pernyataan yang ketiga bab hidup adalah akidah dan jihad ni dah. Ada orang tanya Syekh lagi, kita perhatikan Al-Quran mendahulukan penyebutan jihad dengan harta atas jihad dengan jiwa. Apakah ini berarti jihad dengan harta lebih utama dibandingkan jihad dengan jiwa? Apakah rahsia di balik itu? Syekh jawab, tidak diragukan lagi bahawa berkorban dengan jiwa adalah puncak dari pengorbanan. Siapa mati ke diri ni bukan main-main, mestilah puncak dah. Sejak zaman dahulu, seorang penyair Arab mengatakan maksudnya orang yang bakhil tentu tidak akan mendermakan jiwanya. Paling kedekut sekali jiwa lah ni. Ni saya mungkin yang besar bukan game ni. Kerana berderma dengan jiwa adalah setinggi-tingginya berderma paling besar, bukan sekadar harta jiwa tu. Pasal jiwa ni dia ada saja dah. Kalau duit habis boleh cari lagi ya. Namun ayat Quran mendahulukan penyebutan harta atas jiwa adalah untuk mengisyaratkan bahawa jiwa menurut tabiatnya adalah kikir. Oleh kerana itu Al-Quran berkata dalam surah An-Nisa ayat 128 yang bermaksud walaupun jiwa menurut tabiatnya kikir. Dan Al-Quran juga berkata maksudnya dan mereka mencintai harta dengan sangat-sangat. Jadi nak lepas, nak saparkan jiwa tu biar lepas bab harta dulu dah. Pasal manusia ni dibelenggu oleh kecintaan pada harta. Jadi untuk lepas kepada cintaan pada harta dia kena derma dulu harta dia, sebahagian harta dia untuk jihad, untuk perjuangan Islam, untuk tolong sesah ni. Oleh kerana itulah Allah SWT memerintahkan manusia untuk berjihad dengan harta sehingga kemudian dayaklah berjihad dengan jiwa. Apabila dia harta korban, barulah jiwa dia boleh nak korban. Kalau harta kedekut angin, jadi payah nak korban jiwa dia dah. Bukan jiwa ni dosa tak tolong dah. Kerana berjihad dengan jiwa mestilah mempunyai persiapan dan kemampuan serta cukupnya alat-alat perang yang diperlukan. Bukan jadah gitu, kena ada cukup alat dah. Seolah-olah Al-Quran pertama kali hendak mendorong manusia untuk berkorban dengan harta jalan Allah, di mana tangannya terbuka untuk memberikan jika mampu dan memerangi sifat kikir yang ada dalam dirinya dulu. Jadi startnya moga kita pegang ni bukan jadah gitu. Nombor 1 sekali kena ada duit dia. Kena ada duit nak beli kelengkapan perang tu tu. Dan bekalan-bekalan jihad tu bukan sekadar jadah gitu saja tu. Lepas tu sehingga dia tidak menjadi orang bakhil yang digambarkan dengan buruk oleh seorang penyair dalam syairnya yang bermaksud seorang yang bakhil dengan harta mempunyai cacat di mata, matanya miring hingga terlihat putihnya. Siapa tak tu ya hina orangnya kedekut angin bakhil kan. Setelah manusia terbiasa berinfak dengan hartanya, maka dia akan terbiasa untuk berjihad dengan jiwa pula. Kerana tidak diragukan lagi bahawa pengorbanan dengan jiwa adalah bentuk pengorbanan yang paling tinggi. Baik orang berjihad itu merasakan kematiannya sekarang ataupun dia kembali dengan selamat membawa kemenangan. Semua tu jadah jiwa dan nyawa dia dah. Oleh kerana itulah Allah SWT firman dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang bermaksud, di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Tak takut mati, mereka tetap berjuang untuk menegakkan agama Allah, menegakkan perjuangan umat Islam dah. Seterusnya bab paksaan dalam agama dah.
Allah SWT berfirman, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Namun demikian kita mengetahui dari sejarah Islam bahawa penaklukan yang dilakukan oleh Islam terhadap negeri-negeri adalah untuk tujuan menyebarkan ajaran Islam. Apakah terdapat pertentangan antara ucapan Allah yang mengatakan tidak ada paksaan atas seorang pun untuk beriman dengan penyebaran Islam yang dilakukan dengan pedang? Itu dia tanya dah. Terutama kaum non-Muslim yang tinggal di daerah-daerah taklukan Islam, di mana mereka diberi pilihan antara masuk Islam, diperangi atau membayar jizyah. Jadi, Syekh ni jawab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 108 bermaksud, katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk kecelakaan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Artinya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berkata kepada manusia, aku tidak dijadikan oleh Allah sebagai penjaga untuk mengurusi urusan-urusanmu. Aku bukan orang yang berkuasa dan ikut campur dalam setiap urusanmu, sehingga aku mesti memaksamu untuk beriman atau melarangmu dari kekafiran. Dan aku bukan orang yang akan boleh mendatangkan manfaat dan mudarat bagimu. Sesungguhnya aku hanyalah seorang yang memberi khabar gembira dan peringatan saja. Barang siapa yang hendak beriman, maka berimanlah ia. Dan barang siapa yang hendak kufur, maka kufurlah ia. Begitulah juga Allah SWT firman dalam surah Yunus ayat 99 yang bermaksud, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Kalau ikut agama Tuhan, ikut kuasa Tuhan ni, mudah nak suruh beriman dah. Jetik sikit kata kita pakai nok kat Allah kun pakai jadi belaka, tapi bukan kerja gitu. Bumi ni bumi ujian, bumi ni bumi untuk diuji siapa yang beriman, siapa yang kufur. Jadi saya adalah Allah tidak mahu semua apa kata iradah kauni ni. Bukan iradah syariat, ada iradah kauni ni bukanlah kehendak Allah untuk jadi semuanya orang beriman. Kerana sini nak bumi ujian dah. Di dunia ni bumi ujian untuk ujian dah. Kalau tak ada lah orang masuk neraka dah. Nak uji dah. Ayat ini mengatakan bahawa sekiranya Allah menghendaki, maka dia dapat menjadikan manusia seluruhnya beriman. Tidak ada perbezaan antara orang di kalangan mereka dengan orang yang lain. Dia mampu menjadikan semua manusia beriman sejak awal mula-mula penciptaannya. Ikut Tuhan, ikut kuasa Allah. Dia boleh buat mudah-mudah je dah. Nama hikmah Allah menuntut untuk menciptakan manusia sebagai makhluk yang dapat mengikuti petunjuk dan dapat pula sesat. Jadi Allah beri jalan, nak pergi sesat ke, nak pergi petunjuk ke, manusia pilih sendiri supaya boleh jadi sebab dia masuk syurga neraka dah. Allah SWT firman yang bermaksud, sungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pun yang kufur, yang kafir. Surah An-Insan ayat 3. Bukan termasuk kemampuanmu dan juga bukan termasuk wewenangmu, wahai Rasul, wahai Nabi, untuk menyuruh manusia dengan paksa atau dengan kekuatan agar mereka masuk ke dalam agama ini dengan paksa. Ini mengingatkan kita kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. La ikrah fid din. Sesungguhnya telah jelas jalan benar daripada jalan yang salah. Kerana itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, dan sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kukuh yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut turun kerana seorang lelaki Ansar dari Bani Salim bin Auf yang dikenali dengan sebutan Hasin, mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani. Yang ada anak tapi agama Nasrani. Sementara dia seorang Muslim pula dah. Kemudian dia berusaha memaksa kedua anaknya untuk masuk Islam. Dia nak paksa anak dia masuk Islam dah. Sedangkan anak dia Kristian dah. Dia pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW melarangnya melakukan hal itu, walaupun anak sendiri pun Nabi lari daripada dia paksa dah. Hasan berkata, apakah aku tidak boleh memaksa kedua anakku sedangkan mereka berdua tidak mahu kecuali masuk agama Nasrani? Nabi melarangnya untuk memaksa. Hasan pun berkata, apakah anakku akan masuk neraka sementara aku hanya melihat saja? Maka turunlah ayat ini. Tak tunggu ayat itulah. Ayat tadi fa'asad. La ikrah fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun 'alim. Jadi tunggu ayat tu dah. Syekh Muhammad Rashid Ridha memberikan komentar tentang ayat di atas.
Ini adalah hukum agama yang kebanyakan para musuhnya menyangka. Di antara mereka ada yang mengira bahawa itu berasal dari para pemimpin agama. Bahawa agama ini didirikan dengan pedang dan kekuatan. Ini orang jahil-jahil, orang sekular kau, orang kafir kau, orang talis kau, ia tuduh. Orang Islam ni ditegakkan dengan mata pedang. Agama ini disodorkan ke hadapan manusia sementara kekuatan berada di samping kanannya. Para siapa yang menerimanya maka dia akan selamat, dan para siapa yang menolaknya maka pedang yang menjadi hukum atasnya. Kekak-tekak lalu kata masuk Islam dah. Ni cerita-cerita fitnah, cerita-cerita reka ke atas Islam ni. Apakah pedang melaksanakan peranannya dalam memaksa manusia untuk masuk ke dalam Islam di kota Mekah? Pada hari-hari di mana Rasulullah SAW mengerjakan salat dengan sembunyi-sembunyi. Pada hari-hari di mana orang musyrik menimpakan berbagai-bagai siksaan kepada orang Islam. Dan mereka tidak mendapatkan seorang pun yang menghalangi tindakan orang musyrik tersebut. Sehingga Nabi dan para sahabatnya terpaksa mesti berhijrah. Atau apakah mereka mengatakan bahawa pemaksaan tersebut terjadi di kota Madinah setelah Islam menjadi kuat? Syekh Masyari dia suruh mikirlah. Tanya soal dia. Ada setengah tetap. Ada setengah apa cara mengaji. Tanya je ada. Tanya tu orang dia mikir. Tak jawab pun jadi mikir dia otomatik. Syekh Muhammad Abduh berkata dah. Iman adalah dasar agama dan esensinya kewujudannya adalah ketundukan diri. Jadi agama-agama itu untuk diri kepada Allah. Mustahil jika ketundukan diri disertai dengan pemaksaan. Nak suruh hati tunduk ni bukan boleh paksa dah. Paksa tu kok zahir boleh lah tunduk dah. Tapi adalah hati perut tidak beriman. Sesungguhnya ketundukan diri itu hanya dapat diperolehi dengan penjelasan dan burhan. Jadi kalau orang nak tunduk hati ni kena berhujah. Biar dia faham. Biar masuk Islam kerana hujah, kerana kebenaran. Bukanlah dia kerana dia takut dah. Takut tu bukan masuk Islam. Jadi munafik lagi orang. Oleh kerana itu setelah menafikan adanya paksaan dalam agama, Allah SWT berkata maksudnya, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 256. Artinya sungguh telah jelas bahawa pada agama ini terdapat kebenaran, petunjuk, kebahagiaan dan jalan yang dinaungi cahaya. Muhammad Rashid Ridha pun berkata pula, sesungguhnya perkataan Allah tidak ada paksaan dalam agama merupakan satu kaedah yang besar dari kaedah-kaedah Islam dan satu fondasi tiang yang agung. Dari sekian fondasi tiang-tiang strateginya, Islam tidak membolehkan seorang memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan Islam juga tidak akan membiarkan seseorang memaksa salah seorang keluarganya untuk keluar darinya. Jadi tak boleh nak masuk Islam pun tak boleh paksa, nak keluar Islam pun tak boleh paksa dia. Dan kita mampu tak boleh biar orang paksa keluar kita keluar Islam dia. Kita mampu menegakkan hukum-hukum ini dan menjaga kaedah ini jika kita orang yang mempunyai kekuatan. Kita mampu menjaga dan membela agama dan diri kita dari orang yang berusaha hendak membuat fitnah dalam agama kita dan hendak menyerang kita. Iaitu dengan menyerang mereka sepadan dengan serangan yang mereka lakukan terhadap kita. Kerana kita diperintahkan untuk menyuruh manusia kepada jalan Tuhan dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Dan juga dengan bermujadalah, berdebat dengan orang yang menolak Islam dengan cara yang baik pula. Iaitu dengan prinsip bahawa menjelaskan kebenaran dari kesalahan harus dilakukan dengan hujah. Burhan atau hujah adalah jalan yang lurus untuk menuju iman, namun dengan kebebasan dalam dakwah dan amannya dari fitnah. Jadi walaupun bunyi dari sejarah Islam macam nak buka-buka dah, sebenarnya mereka ajak terima Islam. Kalau tak terima pun boleh lagi apabila dia berkata nak dengar dulu. Dah. Biarkan pendakwah pergi dulu. Sebenarnya tak jadi pergi kalau setara tu lagi dah. Masalah mereka sekat. Tak boleh, Islam tak boleh. Mereka sekat dulu, sekat terus tu maksudnya sekat seluruh penduduk negara itu daripada agama kebenaran dah. Tadi bukan dia saja, pemerintah habis orang pun tak boleh masuk Islam dah. Dengan demikian jihad atau perang dalam agama bukanlah merupakan substansi atau tujuan pokok agama. Jihad hanyalah sebagai pagar dan perisai saja. Jihad merupakan perisai. Manakala diperlukan saja, tidak perlu dihiraukan igawan orang-orang awam yang tidak berilmu. Set-set jahil gapo tu. Di mana mereka mengatakan bahawa agama ditegakkan dengan pedang. Dan bahawa jihad dan perang adalah tujuan pokok dari agama. Al-Quran baik secara mujma', global maupun secara rinci menjadi hujah atas mereka. Renungkanlah firman Allah SWT yang bermaksud, yang mengatakan, Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Surah Al-Baqarah ayat 257. Ayat ini memberikan pengertian bahawa iman dan yang lainnya adalah suatu hidayah. Yang dengan taufik Allah SWT, Allah berikan pada siapa sahaja yang dia kehendakinya. Allah mempersiapkan orang itu untuk dapat melihat dan memahami ayat-ayat dan keluar dari keraguan-raguan
dengan sinaran cahaya hujah yang menerangi fikirannya, bahkan bukan dengan cara paksaan. Jadi orang masuk Islam ni bukan dengan cara paksaan. Jihad dalam Islam tidak lain hanyalah sebagai alat untuk menolak kezaliman, menahan serangan, merebut hak, menolak orang yang zalimi, membebaskan sesuatu yang dirampas, menghilangkan penghalang yang menghalangi jalan dakwah, atau untuk menghancurkan fitnah yang hendak menyebarkan isu pemaksaan yang berkaitan dengan agama kepada manusia. Jika terdapat orang yang mengatasnamakan agama dalam berjihad dengan kekerasan dan ancaman, maka aib tersebut bukanlah aib yang kembali kepada agama Islam, melainkan aib yang mesti ditanggung oleh orang yang hendak mengeksploitasi agama atau yang menyalahgunakan agama. Tunggai agama dah. Contohnya ISIS kita atau perang apa dah. Jadi dia guna agama bunuh orang ni dok dengan zalim dan sebagainya. Tu bukan masalah Islam aja, tu masalah dia selalu guna agama, menunggang agama dah. Tu lain pula dah. Hak perang zaman dulu jihad gini dok perang pertama jaga sempadan, yang keduanya sebab mereka ni melanggar perjanjian juga dah. Islam nak sebarkan dakwah tidak boleh sekat tok bi Islam tersebar dah. Jadi sepatutnya orang-orang penduduk-penduduk di negara kafir pun berhak mendengar ajaran Islam, dakwah Islam, tidak boleh sekat. Jadi sekat tu lah jadi panahnya, boleh jadi perang lah gitu dah. Bukanlah asal-asal orang ni kita tahu negara orang, habis orang lain kena masuk Islam. Tidak gitu. Menyekat dakwah Islam dah. Menyekat orang Islam pergi ke sana untuk berdakwah. Dia nampak satu permusuhan, nampak macam permusuhan macam nak perang, baru dia jadi perang dah. Bukan Islam terus serang nak buka suruh masuk Islam bakar dah. Bahkan sampai sekarang pada orang Kristian di Palestin sekarang pun ramai juga orang Kristian dah. Di Jordan ramai lagi orang Arab yang bercakap bahasa Arab tapi masih Kristian. Sebab apa? Sebabnya Islam tidak memaksa dah. Seorang raja penyair yang bernama Ahmad Syauqi berbicara dalam syairnya yang ditujukan pada Rasulullah SAW. Mereka berkata bahawa engkau telah berperang, padahal Rasulullah Allah tidaklah diutus untuk membunuh. Dan tidak juga untuk menumpahkan darah. Sungguh ini adalah ungkapan kebodohan, igawan mimpi dan safsatah. Engkau memperolehi kemenangan dengan pedang, setelah engkau memperolehi kemenangan dengan pena. Dan keburukan jika engkau hadapi dengan kebaikan akan lemah. Namun jika engkau menghadapinya dengan keburukan, maka dia akan memotongmu. Ini penyairlah bahasa syair. Jadi Islam tidak mengenal paksaan dalam dakwahnya. Namun Islam akan berdiri tegak menghadapi kezaliman hingga dia dapat menghancurkannya. Jadi kena faham gitulah. Jadi ya sebenarnya kadang-kadang kita baca sejarah pun salah. Banyak kali juga nanti kau kapal dia. Kadang-kadang orang Islam sendiri salah. Dan sebenarnya kita tengok pun ada golongan-golongan kerah ni. Apabila Dr. Yusuf Qaradawi dan Syekh Azhar kata kita ni perang ni bukan matlamat je perang ni buka tu asalnya dakwah je. Benar buka peluasan tu fathah tu. Maksudnya wajib perang no kapal ni kita perang atas dasar kapal ni. Nah, dia kritik Dr. Yusuf Qaradawi manhaj Azhariyin. Mereka kata bahawa ini salah. Dia kata Imam Syafi'i kata perang kerana kapal. Tak betul tu. Bukan kerana kapal. Bukan kerana kapal tu kita perang. Biar kita baca molek Quran. Kau baca secara menyeluruh. Jangan baca sekerak-sekerak. Kita baca secara menyeluruh. Kita faham semua fatwa-fatwa tu. Sebenarnya walaupun ada fatwa, kita kena ta'awil fatwa tu biar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mana ada paksaan. La ikrah fiddin. Ini dan sebagainya. Jadi, perang yang berlaku dalam Islam ni perang kerana menuntut hak. Hak orang pertamanya ada kezaliman daripada negara-negara kafir lain ataupun hak dakwah. Orang-orang yang di luar negara kafir pun berhak didakwahi, berhak terima Islam. Tiba-tiba tak saya terima Islam. Dan dia sekat terus, maka berhaklah nak perang pun tak. Tambah-tambahlah Islam ni perlulah mendapat kekuatan, jangan lembek saja dah. Begitulah maksud perluasan kerajaan Islam ni bukanlah matlamatnya untuk meluaskan kuasa saja. Dan bukan nombor satu bukan nak pasal agama. Bahkan sampai pembukaan Konstantinopel, pembukaan di Syam, di Syria dan sebagainya, pas sekarang pun ada lagi orang yang bukan Islam diberi kesempatan untuk di gereja dia dan sebagainya, tidak dikacau langsung sampai sekarang dah beribu-ribu tahun. Islam menguasai negara-negara Eropah tersebut tapi tidak dipaksa masuk Islam. Tapi apa yang berlaku di Perancis ni? Perancis ni apabila Islam kalah tu, orang Islam kalah, dihalau, dibunuh,
Dan jangan ada seorang pun, soalan kita, jangan ada seorang pun orang Islam di negara tersebut, jadi mereka dihalau. Jadi pelarian ni ramah lah, berapa ribu juta tak mati dah dalam peperangan tersebut. Bila kalah tu dia tidak beri, tak ada kesempatan bagi yang ada tu jadi hamba pun tidak, jadi apa, jadi bebas macam di negara-negara yang ditawar oleh orang Islam ni. Pemimpin gereja ni jadi hamba, tak jadi apa pun dah. Dia jadi di situ lah, diberi gereja je pas sekarang pun ada dah. Di Jordan, di mana-mana tu orang Islam yang kuasai dulu dah. Itulah keadilan Islam yang bukan paksa, nak paksa suruh masuk Islam terus dah. Dakwah biasa apa. Allah alam. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.